Pengetua sekat laporan polis. Pengetua sekolah telah memujuk ibu kandung Zara agar tidak membuat laporan polis. Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq, beliau sendiri menjawab, "Saya yang arahkan pihak sekolah supaya..." Seorang wanita Sabah berani yang tular telah pun berkongsi perkara sebenar di sebalik kejadian yang menimpa arwah Zara Khairina. Dalam video berdurasi 8 minit 24 saat ini, wanita yang dikenali sebagai Kak Muar ini berkongsi maklumat ini semasa live TikTok bersama audiennya. Kak Muar adalah antara wanita yang terkesan dengan kes arwah Zara ini, ingin kes ini disiasat dengan tepat agar semua pesalah yang juga pembuli dihadapkan ke muka pengadilan. Di sana doktor maklumkan bahawa Zara tidak lagi berfungsi, otaknya brain death. Okey, otaknya sudah mati. Kecederaan sangat serius. Okey, tengkoraknya pecah. Kepala lembut berair bila disentuh. Okey, tiada darah keluar dari kepala, hanya dari kaki. Okey, tengkuk seperti patah. Saraf tunjang belakang dipercayai terputus atau rosak teruk akibat impak. Berkemungkinan besar menyebabkan kelumpuhan dan kegagalan fungsi sistem utama. Okey, tangan dan kaki patah, kaki kiri terkehel dari buku lali. Tapak kaki kiri luka berdarah. Terbelah dan berdarah. Organ dalaman gagal, jantung membengkak. Okey. Doktor turut memaklumkan kemungkinan besar berlaku pendarahan dalaman dipercayai akibat arteri utama di bahagian pinggang terputus. Walau bagaimanapun, tiada darah keluar secara luaran. Darah yang berkumpul dalam rongga dalaman sehingga menyebabkan kegagalan organ dan pembekakan jantung. Ya. Saya pun tak sanggup sebenarnya kan saya tak sanggup mau baca balik ini. Makin okay, terima kasih yang sudah pin Z Sublek. Terima kasih ya. Ini hanyalah kronologi pembacaan daripada media-media sosial yang telah berlegar di ini, ya. Ada yang mahu saya sambung? Ya, jangan ada yang marah ya, jangan ada yang marah ya Allah Tuhanku. Kita nak marah-marah ya, kita nak marah-marah. Okey. Doktor sahkan, okey, kalau hidup pun Zara akan kekal seperti mayat. Okey. Nombor 6, cubaan pengetua sekat laporan polis di hospital, Khamis 17 Julai 2025. Semasa di hospital, pengetua sekolah telah memujuk ibu kandung Zara agar tidak membuat laporan polis dengan alasan tak perlu puan buat laporan, sekolah dah buat. Dia kata begitu, okey. Ibu masih dalam keadaan trauma, tidak stabil emosi dan pengetua mengambil kesempatan situasi itu untuk menekan ibu secara halus. Okey. Namun begitu, selepas waris kedua tiba dari KL pada hari yang sama, Khamis, okey, waris akhirnya mengambil keputusan untuk buat laporan polis pertama secara rasmi. Okey. Ya. Nombor 7. Keputusan henti mesin oksigen. Okey. Pada jam 4.30 petang, doktor memanggil ibu dan saya untuk berbincang. Kami akhirnya bersetuju menghentikan mesin pernafasan Zara. Okey. Nurse tanya. Okey, ini nurse tanya ya. Nurse tanya, "Boleh kami teruskan ke puan?" Saya hanya mampu menangis. Saya lihat satu persatu wayar dicabut. Hati saya hancur. Saya ajar anak saya mengucap,
tapi suara saya tersesak sampai saya sesak nafas. Baik. Saya sambung ya. Nombor 8. Sikap sekolah dan pengakuan Menteri Pendidikan. Beberapa guru sekolah dan pegawai JPN hadir ke hospital, tapi semuanya diam. Apabila kami tanya apa yang berlaku, seorang guru berkata, "Kami guru sesi pagi, kami tiada di tempat kejadian." Okay. Namun, warden yang menghubungi ibu memang berada di asrama waktu kejadian itu. Ada bersama dalam wad melawat. Warden yang menghubungi ibu arwah itu ada di dalam wad ya. Tetapi memilih untuk berdiam diri apabila saya bertanya. Kebanyakan guru-guru yang datang melawat lebih kepada mengambil gambar arwah terbaring di katil berbanding untuk menenangkan waris. Diorang ambil gambar, diorang sampai ambil gambar. Tapi tidak menanya kabar lah, ya. Okey. Apabila kami desak jawapan, Menteri Pendidikan YB Fadlina Siddiq yang kebetulan datang melawat ke hospital. YB Fadlina ya, dia ada datang melawat ke hospital, beliau sendiri menjawab, "Saya yang arahkan pihak sekolah supaya tidak beri sebarang maklumat kepada waris kerana kes masih dalam siasatan. Ini mengejutkan kami kerana ia bermaksud maklumat ditahan secara arahan rasmi, bukan dari polis." Nombor 9. Cadangan sekolah yang tidak wajar. Ketika kami sedang uruskan jenazah, wakil sekolah mencadangkan agar jenazah dibawa ke sekolah untuk disolatkan dan diberi penghormatan. Saya marah dan jawab, "Anak kami bukan anak kucing. Bukan barang patung pameran untuk diusung ke hulur ke hilir. Dia mati dalam jagaan kamu. Kamu tak layak usung jenazah dia ke sekolah untuk tatapan." Okey. Baik. Nombor 10. Urusan jenazah dan pengebumian. Kami putuskan mandi jenazah Zara di hospital, solat jenazah di hospital, bawa pulang ke kampung malam itu juga. Solat sekali lagi di kampung dan dikebumikan sekitar jam 11 malam. Walaupun pada awalnya ibu kandung berat untuk kebumikan malam itu kerana masih tak puas menatap wajah anaknya. Okey, saya pujuk ibu kandungnya agar redha. Barulah ibu merelakan. Jenazah Zara sangat lembut, wajahnya bersih, tersenyum. Kami tahan air mata saat mandikan dan kafankan dia. Kami mahu dia pergi dalam damai. Kami redha, tapi kami tidak akan biarkan kebenaran dikubur bersamanya. Ya. Sebenarnya ada lagi ya. Ada lagi sambungan, ada lagi. Ya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Adil, ampunilah dosa-dosa arwah Zara Khoirina binti Mahathir, lapangkanlah kuburnya, terimalah segala amal kebaikannya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga-Mu tanpa hisap. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi, maka zahirkanlah kebenaran dalam kesnya, permudahkanlah penyelesaian yang adil, dan jangan Engkau biarkan kezaliman itu terus berpanjangan. Kurniakanlah pembalasan yang setimpal kepada mereka yang bersalah, berikanlah hidayah kepada yang masih lalai, dan jadikanlah kejadian ini pengajaran buat seluruh masyarakat agar tiada lagi mangsa teraniaya. Amin ya Rabbal Alamin.